Assalamualaikum, mari kita lihat perkembangan ilmu tajwid dalam dunia Islam. Tajwid dari segi bahasa ialah tahsin, iaitu memperindah, manakala dari segi istilah membawa maksud memberi hak kepada setiap huruf yang berhak mendapatkannya, iaitu makhraj tempat keluar, sifat, gunnah dengung, tarkib tipis dan tafkhim tebal. Hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah, iaitu jika terdapat sebahagian yang menunaikannya, maka gugur kewajipannya ke atas yang lain. Manakala mengamalkannya adalah fardu ain dan berdosa sekiranya dia membaca Al-Quran tanpa bertajwid. Imam Al-Jazari mencatatkan di dalam matan yang terkenal, wal akhdhu bit tajwid hatman lazim man lam yujawwidul Quran asim, yang bermaksud dan mengambil membaca dengan tajwid adalah wajib. Barang siapa yang tidak memperelokkan Al-Quran bacaannya, maka dia berdosa. Bagaimana pula dengan mereka yang belum lancar bacaannya dan sedang mempelajari Al-Quran secara perlahan? Bagi mereka yang masih belum lancar bacaan Al-Qurannya dan sedang mempelajarinya secara perlahan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran baginya 2 pahala. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda bersabda, Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Maksudnya, seorang yang mahir dalam membaca Al-Quran bersama Al-Safarah Al-Kiram Al-Bararah, dan bagi mereka yang membaca Al-Quran namun tersangkut-sangkut dan berasa susah buatnya, maka untuknya itu 2 ganjaran. Zaman perkembangan ilmu tajwid terbahagi kepada 3, iaitu zaman Nabi SAW, zaman para sahabat dan zaman para tabi'in. Zaman Nabi SAW. Pada zaman Nabi SAW, Al-Quran belum dibukukan dan ilmu tajwid belum dicatat dan disusun dalam satu kitab kerana belum ada keperluan untuk melakukannya. Hal ini disebabkan oleh baginda Nabi SAW telah mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah akan mengumpulkan Al-Quran ke dalam dada baginda, melancarkan lisannya untuk membaca ayat Al-Quran dan akan diberi kemampuan untuk mentafsirkan maknanya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Atuharrik bihi lisanika litaj'ala bih Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maksudnya, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu. Maksudnya, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Sekali-kali janganlah demikian. Rasulullah SAW menerima wahyu daripada malaikat Jibril dalam keadaan sudah bertajwid. Lalu baginda Nabi SAW akan menyampaikan wahyu yang diturunkan secara tertib perlahan sebagaimana yang diturunkan oleh Jibril kepada baginda kepada para sahabat melalui kaedah talaki. Talaki ialah pengajaran secara berdepan dengan guru dan murid akan mengulang apa yang diajarkan di dalam pemantauan guru. Setiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu ayat Al-Quran, baginda akan menyampaikan kepada para sahabat dengan bertajwid dan para sahabat akan menghafal ayat-ayat tersebut. Perkara ini membuktikan keaslian Al-Quran kerana ayat-ayat Al-Quran adalah berdasarkan apa yang berada dalam ingatan para sahabat dan bukanlah berdasarkan catatan berbentuk mushaf atau suhuf. Zaman kedua, penulisan Al-Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selepas Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW, para sahabat yang banyak menghafaz Al-Quran telah terlibat dalam peperangan memerangi orang-orang murtad dan orang-orang Islam yang enggan membayar zakat. Ramai di kalangan mereka yang gugur syahid dalam peperangan tersebut yang lebih dikenali sebagai peristiwa Al-Yamamah pada penghujung tahun 11 Hijrah.
Kebimbangan tentang hilangnya para hufaz di kalangan sahabat seterusnya mencetuskan usaha pengumpulan Al-Quran. Hal ini telah diceritakan oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Zaid bin Thabit bahawa Saidina Abu Bakar telah datang menemuinya. Beliau memerintahkan Zaid bin Thabit mencari dan mengumpul Al-Quran kerana mempercayai seorang pemuda yang baik dan pintar seperti Zaid. Hal ini juga kerana Zaid bin Thabit merupakan penulis wahyu Rasulullah SAW semasa hayat baginda. Kemudian, Zaid bin Thabit menjalankan amanah yang diberi dengan mencari mereka yang menyimpan Al-Quran dan mengumpulkan Al-Quran yang tertulis pada pelepah tamar, kulit, tulang, batu dan dada penghafaz-penghafaznya. Kisah ini dapat difahami bahawa usaha pengumpulan Al-Quran ini hanya setakat menulis semula Al-Quran dari apa yang dihafaz oleh para sahabat dan mengumpul semula Al-Quran yang pernah ditulis semasa hayat Rasulullah SAW sahaja. Lembaran-lembaran ini dipelihara dan ditempatkan di suatu tempat yang khusus yang kemudiannya dipindahkan dari Saidina Abu Bakar kepada Saidina Umar, kemudian kepada Hafsah, anak perempuan Umar dan isteri Rasulullah SAW. Usaha ini telah ditugaskan ke atas Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang telah mengambil masa hampir setahun. Zaman ketiga. Pada zaman tabi'in, ilmu tajwid sudah mulai berkembang. Munculnya tanda pada harakat pada mushaf yang diberi oleh Ahmad Khalil Al-Fahidi sebagai ganti tanda titik Abu Aswad Adu Ali. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam pada tahun 294 Hijrah merupakan orang yang pertama kali yang menggabungkan ilmu tajwid dalam ilmu Quran. Tetapi ada juga yang bercanggah pendapat dan mengatakan bahawa itu adalah Abu Umar Ad-Duri pada tahun 246 Hijrah. Pada abad keempat, muncul kitab atau buku ilmu Quran yang merupakan istilah Qiraat Sab'ah karya Ibnu Mujahid Al-Baghdadi yang wafat pada tahun 324 Hijrah diketahui umum. Dalam masa yang sama, muncul juga nazam pertama ilmu tajwid oleh Abu Muzahin Al-Kakani yang wafat pada tahun 325 Hijrah. Seterusnya pada abad kelima, muncul kitab pertama At-Taisir karya Abu Amir Ad-Dani yang wafat pada tahun 440 Hijrah di Andalusia. Setelah itu, masih banyak pengarang-pengarang lain yang juga membuat buku atau kitab tajwid dengan penulisan atau jenis qiraat yang berbeza sehinggalah pada abad 21 Masihi. Ilmu tajwid pada hari ini di Malaysia, tokoh yang paling popular dalam ilmu tajwid ialah Datuk Hassan Azhari. Beliau dilahirkan pada tarikh 18 Ogos 1928. Beliau juga merupakan seorang pendidik terkenal dalam rancangan Muqaddam yang terjadi pada awal 1970-an di saluran RTM. Selain itu, beliau turut merupakan seorang yang telah melaungkan azan di saat Malaysia mendapat kemerdekaan pada tahun 31 Ogos 1997. Naskah kitab Al-Quran pada hari ini lengkap dengan titik dan tanda baris serta wakaf yang mudah untuk kita membacanya. Berbezakan dengan zaman Rasulullah SAW, hari ini kita semua menggunakan musyawah Al-Quran yang sudah lengkap berbanding dulu kita tulis di atas pelepah tamar, di atas batu ataupun di tulang unta dan tulang kambing yang sudah dibersihkan lahan. Menurut pensyarah Jabatan Bahasa Asing, Jabatan Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, Dr. Abdul Rahman Hassan, ketika itu Al-Quran tidak dikumpulkan. Sebaliknya, tulisan ayat suci itu berada dalam simpanan baginda, isteri serta para sahabat. Jadi kat situ kita boleh tengok kan, setiap tulisan Al-Quran tu mereka akan kumpulkan pada zaman dulu. Mereka akan kumpulkan sebab mereka kan tulis atas batu, pelepah taman. Jadi macam kumpulkan lah kan, takut terasing dan tak ikut turutan. Tapi kalau kita sekarang ni dah memang lengkap lah, cuma buka untuk baca je. Kesimpulannya, ilmu tajwid telah wujud dari zaman dahulu lagi, iaitu zaman Rasulullah SAW, para sahabat dan para tabi'in. Pada awalnya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
Malaikat Jibril. Oleh itu, kita sebagai umat Islam wajib mempelajarinya dan mengamalkannya adalah fardu ain. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ilmu tajwid mula berkembang pada waktu itu. Al-Quran belum dibukukan serta ilmu tajwid belum dicatat dan disusun dalam kitab kerana belum ada keperluan untuk melakukannya. Seterusnya, apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW, berlakunya penulisan Al-Quran kerana terdapat ramainya para sahabat yang menghafaz Al-Quran telah gugur syahid dalam peperangan Al-Yamamah. Pada mulanya, Al-Quran dikumpul dan ditulis hanya sekadar dari hafazan para sahabat dan ayat Al-Quran yang pernah ditulis oleh Rasulullah SAW. Seterusnya, pada zaman Ahmad Al-Khalil Al-Farahidi, tanda dan harakat diwujudkan sebagai tanda titik. Lalu Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam pertama kali meletakkan ilmu tajwid yang digabungkan dalam ilmu qiraat. Oleh itu, terhasilnya kitab-kitab tajwid dan qiraat seperti Qiraah Sab'ah, At-Taisir dan ilmu resam Utsmani. Pada abad ke-6, kitab Hirs Al-Ma'ani yang dikarang oleh Asy-Syatibi menjadikan yang pertama membukukan tajwid dan qiraat dengan sistematik. Pada zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, usaha pengumpulan dan penulisan semula Al-Quran menjadi sesuatu yang lebih serius kerana isu-isu telah timbul pada waktu itu. Terdapat juga mushaf yang terputus dan tidak lengkap susunan ayat-ayatnya atau surah-surahnya kerana Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam tempoh 23 tahun. Oleh itu, tidak semua sahabat dapat mengikuti perkembangan penurunan ayat kepada Rasulullah SAW dan ada juga yang mereka tidak sempat memperolehinya terus dari Rasulullah SAW atau melalui sahabat yang lain. Maka setelah selesai penulisan semula Al-Quran, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mengarahkan semua mushaf lain dimusnahkan bagi menyatukan umat Islam di bawah satu mushaf sahaja. Keadaan mushaf Al-Quran pada hari ini adalah lengkap kerana melalui 5 fasa bermula dengan penulisan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala oleh sahabat radhiyallahu anhu pada zaman Rasulullah SAW. Fasa pertama ialah tulisan ayat Al-Quran tanpa baris seperti disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW dan kemudian dibacakan kepada sahabat. Justru, ulama bersepakat Al-Quran sudah ditulis kesemuanya semasa hayat Rasulullah SAW. Ketika itu juga, Al-Quran tidak dikumpulkan, sebaliknya tulisan ayat suci itu berada dalam simpanan baginda, isteri serta sahabat. Sekian, terima kasih.